Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhafiza Anggu, mewakili rakan bijaksana saya, Ridwan Naping dan juga Dr. Suhaizat Saifuddin akan membentangkan penulisan kami yang bertajuk Kepentingan Keterangan Lisan Saksi dalam Proses Perbicaraan Mahkamah Syariah, Analisis Kes dan Pengaplikasian Undang-Undang. Menurut para fukaha, kaedah pembuktian tertinggi dalam Islam selepas ikrar ialah syahadah. Prinsip ini juga diterima pakai dalam Undang-Undang Keterangan Syariah di Malaysia. Tapi syarat-syarat saksi untuk mencapai tahap syahadah menurut Seksyen 83(1) Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004 amat tegas sebab saksi mestilah memenuhi 6 syarat berikut. Pertama, beragama Islam. Kedua, akil. Ketiga, baligh. Keempat, adil. Kelima, mempunyai ikatan yang baik. Dan keenam, tidak berprasangka. Kesan apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, kesaksian saksi itu akan diterima tapi sebagai bayinah sahaja. Masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bertikai di Mahkamah Syariah kini adalah kesukaran untuk mencari saksi syahadah. Oleh itu, Mahkamah Syariah menggunakan solusi dengan meraihkan saksi-saksi tanpa mengira jantina, agama, atau pertalian dengan pihak-pihak yang bertikai untuk memberi kesaksian di mahkamah. Rentetan itu, penulisan kami memfokus kepada saksi tohmah dan juga saksi bukan Islam. Penulisan ini memiliki dua objektif utama. Pertama, menganalisis pendekatan dan pertimbangan Mahkamah Syariah dalam menerima keterangan daripada saksi tohmah dan saksi bukan Islam. Kedua, mengenal pasti prinsip perundangan yang diaplikasikan oleh Mahkamah Syariah. Dari aspek metodologi, penulisan ini bersifat kualitatif, yaitu dengan merujuk kepada enactment keterangan syariah negeri-negeri, arahan amalan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri, melihat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dan juga merujuk kepada buku, artikel, dan jurnal penulisan. Sorotan literatur penulisan ini dibuat untuk melihat apakah maksud kesaksian. Kesaksian bermaksud persaksian lisan yang diberikan oleh seseorang yang berkelayakan di hadapan hakim dengan tujuan untuk mengesahkan kebenaran suatu fakta atau hak sejajar dengan syariat Islam. Dalil pensyariatan kesaksian dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 135 yang maksudnya hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan atau enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Selain itu, terdapat dalil pensyariatan kesaksian, yaitu riwayat Al-Bukhari nombor 2442 yang bermaksud, kamu lihat matahari itu. Laki itu menjawab, ya, Baginda bersabda, jika kamu melihat seperti itu jelas, jadilah saksi. Jika tidak, jangan. Di samping itu, sorotan literatur juga memperlihatkan syarat-syarat menjadi saksi menurut syarak ada 8. Pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf. Ketiga, lelaki dan adil. Keempat, dabit. 5, merdeka. 6, berupaya untuk bertutur dan melihat. 7, tiada tohmah. Dan 8, cukup bilangan saksi. Namun, bilangan saksi adalah berbeza mengikut kes. 4 orang saksi bagi kes zina, 3 orang saksi bagi kes harta, dan 2 orang saksi bagi kes hudud kecuali kes zina. Dapatan dan perbincangan penulisan ini akan dibagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, perbezaan antara syahadah dan bayinah. Menurut Seksyen 31 IKMSS 2004, syahadah ialah apa-apa keterangan yang diberikan di mahkamah dengan menggunakan lafaz asyhadu untuk membuktikan suatu hak atau kepentingan. Sedangkan bayinah ialah keterangan yang membuktikan suatu hak atau kepentingan dan termasuklah karinah. Dari segi kesan, syahadah bersifat mengikat, maka hakim bicara perlu menerima keterangan saksi itu. Sedangkan bayinah, hakim bicara tidak terikat dan memiliki budi bisyara untuk menerima atau menolak keterangan saksi. Ada satu arahan amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia nombor 3 tahun 2019, yaitu satu panduan dan format penyata keterangan plaintiff, defendant dan saksi secara bertulis.
yang berfungsi sebagai alternatif kepada keterangan lisan di mahkamah syariah. Tapi, arahan amalan ini hanya terpakai kepada kes mal selain kes permohonan sahaja. Bahagian kedua, kebolehterimaan keterangan saksi tohmah. Apa itu saksi tohmah? Contohnya suami, istri, ibu bapa, dan anak. Section 85 akan dibaca bersama dengan Section 83.6. Analisis kes pertama yang boleh dilihat adalah Ainon binti Abdul Aziz lawan Roslan bin Abdul Rashid. Dalam kes ini, plaintiff menuntut mut'ah sebanyak Rp30.000, tapi defendant menawarkan jumlah sebanyak Rp3.000 sahaja kepada plaintiff sebab defendant tidak mampu. Defendant juga mengemukakan seorang saksi yaitu istri pertamanya untuk membuktikan ketidakmampuannya untuk membayar kadar mut'ah yang dituntut oleh plaintiff. SD1 beri keterangan bahwa dia yang bantu defendant dari segi keuangan setiap bulan sebab defendant tidak mampu untuk menanggung keperluan hidup 5 orang anak, keluarga, dan dirinya. Jika mahkamah benarkan tuntutan plaintiff, maka defendant sudah pasti memintanya atau meminjam duit daripada kawannya untuk membayar mut'ah tersebut. Isu dalam kes ini ialah sama ada keterangan SD1 boleh diterima oleh mahkamah kerana Seksyen 853 membenarkan keterangan isteri bagi suaminya diterima sebagai bayinah. Keputusan mahkamah dalam kes ini ialah mahkamah menolak keterangan SD1 selepas menggunakan budi bicaranya berdasarkan Seksyen 83.6 sebabnya ada tohmah yang kuat dalam keterangan tersebut disebabkan ada karinah yang jelas bahawa SD1 akan terima kesan negatif jika mahkamah benarkan tuntutan plaintiff. Tapi dalam kes ini, defendant telah berjaya buktikan hujahnya dengan bergantung sepenuhnya dengan keterangan dokumenter seperti risit-risit tanggungan bulanan diri, keluarga, dan anak-anak. Analisis kes kedua, Zakaria alias Supar bin Ali lawan Haznah alias Maznah binti Embong. Kes ini adalah kes semakan atas keputusan permohonan pengesahan lafaz cerai sebab hakim bicara putuskan telah berlaku perceraian di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah antara pemohon dan responden secara talak 3. Melalui lafaz, tak apa aku cerai mung 3 talak. Malangnya hakim bicara tidak mengambil kira laporan perubatan pemohon yang menunjukkan bahwa pemohon menerima rawatan di klinik psikiatri akibat penyakit mental yang menyebabkan pemohon mudah marah, terlalu sensitif, dan hilang kawalan diri. Saksi-saksi yang dikemukakan adalah 3 orang anak-anak mereka. Isu kes ini adalah sama ada keterangan anak-anak boleh diterima oleh mahkamah kerana Seksyen 85.4 membenarkan keterangan anak-anak bagi ibu bapanya diterima sebagai bayinah. Mahkamah putuskan bahawa kesaksian saksi-saksi dalam kes ini adalah satu bayinah yang kuat sebab mereka mendengar secara jelas lafaz talak yang diucapkan dalam keadaan pemohon ketika itu tidak sedar sebab terlalu marah, tertekan, dan hilang kawalan diri. Sampainya memukul anak-anak akibat pergaduhan yang berlaku. Pada masa yang sama, ada keterangan dokumenter yang buktikan tahap kesihatan mental pemohon, maka Ketua Hakim Syar'i yakin bahawa sewaktu lafaz diucapkan, pemohon diserang penyakit dan tidak sedar. Oleh itu, mahkamah putuskan bahawa tiada perceraian yang berlaku. Bahagian ketiga, kebolehterimaan keterangan saksi bukan Islam. Seksyen 832 akan dirujuk. Analisis kes pertama, kes Nyonya binti Tahir. Kes ini ialah permohonan untuk tentukan status agama si mati iaitu Nyonya kerana Nyonya yang lahir dalam keluarga Islam tapi semasa hidup mengamalkan hidup mengikut adat Cina, menganut agama Buddha, berkahwin dengan orang bukan Islam, bahkan memiliki 13 orang anak yang bukan Islam. Nyonya juga ada buat satu surat akun rasmi yang isytiharkan dirinya telah keluar Islam dan tidak berniat untuk kembali. Saksi-saksi yang dikemukakan adalah anak-anak Nyonya yang berikan keterangan tentang cara hidup dan amalan keagamaan Nyonya. Terdapat juga keterangan dokumenter yang menyokong keterangan mereka seperti gambar dan wasiat Nyonya yang ingin dikebumikan mengikut adat Cina. Isu dalam kes ini sama ada keterangan saksi bukan Islam boleh diterima oleh mahkamah. Mahkamah putuskan Nyonya telah keluar Islam melalui perbuatan, percakapan, dan juga iktikad. Dia disahkan sebagai bukan lagi seorang Islam semasa kematiannya, maka waris-waris dibenarkan untuk uruskan pengebumian Nyonya mengikut adat Cina. Mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk menerima keterangan anak-anak Nyonya selari dengan peruntukan Seksyen 83.
Maklumat yang diberikan oleh mereka juga relevan dan konsisten dengan keterangan dokumenter yang mereka kemukakan. Seterusnya, kes Majelis Agama Islam Selangor lawan Nuraini binti Abdullah. Kes ini ialah kes rayuan berkaitan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang isytiharkan responden sebagai bukan lagi Islam, meskipun responden telah peluk Islam ketika berusia 18 tahun dengan niat untuk berkahwin. Fakta kes tunjukkan bahwa responden setelah peluk Islam tidak mengamalkan ajaran Islam dan terus mengamalkan kepercayaan Hindu, bahkan telah berkahwin di kuil Hindu. Saksi-saksi yang dikemukakan ialah ibu, suami, dan adiknya yang bukan beragama Islam. Rayu berhujah sebaliknya bahwa responden pengislamannya telah sempurna mengikut undang-undang dan telah disokong oleh keterangan pegawai agama dan dokumen pendaftaran pengislaman responden. Isu kes ini sama ada keterangan saksi bukan Islam boleh diterima oleh mahkamah. Keputusan mahkamah menunjukkan bahwa responden masih lagi seorang Islam sebab pengislamannya sah. Kegagalannya mengamalkan ajaran Islam ialah berdosa, tapi tidak secara langsung menyebabkan dia murtad secara hukum. Saksi bukan Islam layak memberikan kesaksian mengikut Seksyen 83(2), tapi keterangan mereka boleh ditolak bergantung kepada kredibiliti saksi, kewujudan tohmah, atau keterangan tidak relevan dengan fakta kes. Kesaksian saksi-saksi dalam kes ini didapati tidak cukup untuk buktikan responden telah keluar Islam. Mahkamah juga berhati-hati dalam menilai keterangan saksi kerana hubungan darah mereka dengan responden yang menimbulkan elemen tohmah dan kepentingan. Kini saya kongsikan isu dan cadangan penulisan ini. Terdapat dua isu. Pertama, pemakaian lafaz asyhadu sebelum saksi memberikan kesaksian. Lafaz asyhadu ialah satu elemen penting kepada keterangan syahadah, tapi dari segi amalannya, tidak semua mahkamah syariah mempraktikannya. Kesannya, status keterangan menjadi terancam. Contohnya, jika satu keterangan yang memiliki nilai probatif yang tinggi, seharusnya diterima sebagai syahadah, tapi hanya disebabkan saksi tersebut tidak melafazkan asyhadu sebelum memberi keterangan, mahkamah menerima keterangan tersebut sebagai bayinah saja. Jelaslah ketidakadilan telah berlaku. Isu kedua, bilangan saksi. Seksyen 865 dirujuk, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan. Jika dilihat di sini, perkataan yang dipakai ialah hendaklah. Maka syarat bilangan saksi di sini bersifat mandatori. Jika mandatori, pihak-pihak yang bertikai mestilah memenuhi syarat ini. Jelaslah, hal ini akan menimbulkan kesulitan kepada pihak-pihak yang bertikai dan akan memperlambatkan prosiding kehakiman. Dari segi cadangan, kami mengusulkan 5 cadangan. Pertama, memindah perkataan hendaklah kepada bolehlah pada Seksyen 865 untuk hilangkan syarat mandatori tersebut. Kedua, amalan keterangan saksi secara bertulis diluaskan kepada kes permohonan dan kes jenayah syariah bagi mempercepatkan kes-kes di mahkamah. Ketiga, peranan lebih proaktif pengawal undang-undang dalam membuat pemilihan dan tapisan saksi-saksi sebelum mengemukakan senarai saksi kepada Mahkamah Syariah. Keempat, pemerkasaan masyarakat melalui program pendidikan dan kesedaran untuk menghapuskan stigma yang salah sebab masyarakat masih ramai lagi yang beranggapan bahwa saksi bukan Islam tidak boleh memberikan keterangan di dalam Mahkamah Syariah. Yang kelima, pengekalan kuasa budi bicara hakim bicara membuat keputusan penerimaan keterangan daripada saksi tohmah dan saksi bukan Islam. Hal ini penting kerana setiap kes memiliki situasi dan fakta kes yang berbeza. Sebagai penutup, berikut ialah kesimpulan yang dibuat dalam penulisan ini. Pertama, keterangan lisan saksi amat penting dalam membantu para hakim bicara membuat keputusan yang adil bagi semua pihak. Kedua, pendekatan yang digunakan pakai oleh Mahkamah Syariah kini bersifat fleksibel dan tidak rigid dengan meraikan saksi-saksi tohmah dan bukan Islam untuk memberikan keterangan di mahkamah. Ketiga, undang-undang sedia ada tidak mendiskriminasi mana-mana pihak untuk memberikan keterangan di Mahkamah Syariah, baik dari segi jantina, agama, maupun hubungan dengan pihak-pihak yang bertikai. Keempat, konsep bayinah yang digunakan pakai di Mahkamah Syariah kini sesuai dengan perubahan semasa mengikut fakta kes, masa, tempat, dan uruf. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.